Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik yang keenam, terminologi hadis. Dalam topik keenam ni kita ada 5 subtopik. Yang pertamanya istilah hadis, sunnah, khabar, asar dan hadis kursi. Manakala ada satu subtopik tambahan iaitu istilah-istilah lain yang ini lebih kepada kita punya kerja tutorial yang kita kena buat. Okey, yang pertamanya istilah hadis. Hadis dari segi bahasanya membawa maksud al-jadid, baru ataupun al-khabar, iaitu berita. Jadi bila kita sebut al-jadid, lawannya adalah qadim, lama. Jadi kenapakah hadis ini dipanggil hadis? Ini kerana dia merujuk kepada kalam Nabi SAW, dan kalam manusia ini termasuk Nabi SAW adalah kalam yang baharu, maksudnya jadid ataupun hadis. Manakala lawannya adalah kalam yang qadim, iaitu kalam Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran. Justru Al-Quran itu adalah kalam yang qadim, hadis itu adalah kalam yang baru. Sebab itulah dinamakan sebagai al-hadis. Malahan orang Arab juga bila disebut sebagai khabar, berita, kita dapati orang Arab menggunakan istilah al-ikhbar, pemberitahuan ataupun berita. Yang kedua-dua ini juga menunjukkan kalimah kepada hadis. Malahan kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi SAW, perkataan hadis itu turut digunakan oleh baginda SAW. Yang digunakan untuk menunjukkan bahawa di sana ada sandaran kepada Nabi yang dipanggil hadis dan ada sandaran kepada orang lain yang tidak dipanggil sebagai hadis. Ada satu hadis Nabi SAW pernah memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam teks hadis itu terdapat perkataan hadis, di mana Abu Hurairah ni dia seorang yang suka belajar hadis Nabi SAW. Justru apa maksud hadis? Kalau kita lihat definisi al-hadis dalam karya-karya ulumul hadis, disebutkan bahawa hadis ini adalah ma'udhifa ataupun ma'usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin atau fi'lin atau tahririn atau sifatin khuluqiyyah atau khalqiyah. Iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, ikrar ataupun persetujuan ataupun sifat. Dan sifat ini ada dua, khuluqiyah dan khalqiyah. Khuluqiyah ini adalah sifat akhlak Nabi SAW. Khalqiyah ini adalah sifat fizikal yang Allah SWT jadikan bagi Nabi SAW. Justru apabila kita melihat definisi ini, terdapat 4 aspek utama yang kita sebutkan sebagai hadis. Yang pertamanya adalah qaul ataupun perkataan yang merujuk kepada percakapan atau perbualan Nabi SAW, sama ada Nabi nak sebut dalam ayat penyata ataupun Nabi SAW nak suruh sesuatu ataupun Nabi SAW nak larang sesuatu dan seumpamanya. Ini semua dipanggil hadis qauli, iaitu hadis percakapan, perbualan, perkataan Nabi SAW. Banyaklah hadis ni. Contohnya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan ini bergantung kepada niat. Jadi ini adalah perkataan. Satu, ini jelas. Yang kedua adalah hadis perbuatan. Iaitu gerak-geri, tindakan, perbuatan, perilaku Nabi SAW, di mana Nabi buat ni, Nabi nak tunjuk kepada para sahabat bagaimana nak buat sesuatu. Contohnya dalam ibadat, contohnya dalam hubungan, cara bercakap dengan ibu bapa, cara bercakap dengan keluarga. Maksudnya tunjuk ajar amali ini dipanggil hadis fi'li, iaitu hadis perbuatan Nabi SAW. Jadi aktiviti Nabi sehari-hari, sahabat-sahabat tengok, gerak-geri Nabi, tindakan Nabi, ini semuanya dipanggil hadis perbuatan. Yang ketiganya takrir Nabi SAW, iaitu suatu perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Benda ini dilakukan depan sahabat.
Maksudnya Nabi SAW tahu benda ni. Namun Nabi SAW biarkan saja. Diamkan saja. Tidak ditegah. Dan Nabi SAW juga tidak menunjukkan sebarang perasaan tidak suka. Tidak menzahirkan bahawa Nabi tak suka dengan perbuatan tersebut. Itu dipanggil takhrir. Sahabat buat sesuatu sebagai contohnya, Nabi biarkan saja. Itu juga dipanggil takhrir. Sebagai contohnya, ada sebuah hadis di mana Khalid bin Walid bersama Nabi SAW telah pergi ke rumah Maimunah dan mereka dihidangkan dengan makanan. Lalu ketika itu beberapa orang perempuan yang berada di rumah itu bagi tahu, cakap bisik-bisik supaya diberitahu kepada Nabi SAW apa yang dihidangkan itu. Ternyata bahawa yang dihidangkan adalah daging dob. Pernah tengok daging dob daging dob ini Khalid bin Walid makan. Tapi Nabi SAW tak makan. Adakah ini menunjukkan dob itu haram dimakan? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab hadis ini dipanggil hadis takrir yang menunjukkan bahawa dob itu adalah halal. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak larang. Walaupun makanan itu dihidangkan di hadapan baginda, walaupun makanan itu dimakan oleh Khalid bin Walid di hadapan baginda SAW. Tidak ada tegahan, didiamkan, dibiarkan, tak ada perasaan tidak suka, menunjukkan bahawa daging dob itu sendiri adalah halal. Kemudian yang terakhirnya, yang keempatnya adalah sifat. Sifat Nabi seperti mana dibagi tahu tadi ada dua. Satu khuluqiyah, iaitu akhlak Nabi SAW yang dikatakan sebagai akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik. Kedua, Quran. Nabi SAW ni, akhlak Nabi ini seperti mana akhlak yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga yang keduanya khalqiyah, iaitu keadaan fizikal Nabi SAW yang dijadikan oleh Allah SWT. Badan Nabi macam mana, pakaian Nabi macam mana, uban Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, semuanya ini dipanggil hadis khalqiyah. Ada ru'yal tu tinggal tu, khalqiyah. Jadi hadis ini kalau kita buka dalam satu kitab Al-Imam Tirmizi yang bernama Syama'il Muhammadiyah. Selalu kitab ni dibacakan di masjid, di surau di negeri kita, di negara kita, dipanggil kitab Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Kitab ini mengandungi hadis-hadis berkaitan hadis khalqiyah dan juga hadis khuluqiyah. Berkaitan cincin Nabi macam mana, baju Nabi macam mana, pedang Nabi macam mana, janggut Nabi macam mana, uban Nabi macam mana, tidur Nabi macam mana. Ini semuanya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada lebih kurang 55 buah hadis. Bila kita sebut hadis, di sana ada beberapa istilah yang sebahagian ulama menyebutkan bahawa istilah-istilah ini sama masuk dengan hadis. Namun sebahagian ulama dia membezakan antara istilahnya apa dia? As-sunnah, al-khabar, al-asar, al-riwayah. Secara umumnya jumhur ulama, banyakkan ulama menyatakan bahawa istilah-istilah ini sebenarnya sama maksud sahaja. Sama maksud saja, tapi sebagian ulama kata ada sedikit perbezaan yang insya-Allah kita akan lihat selepas ini. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah as-sunnah. Ini selalu kita dengarlah, sunnah Nabi, sunnah Rasul. Marilah kita ikut sunnah, jangan kita ikut bid'ah, macam-macam. Jadi apa maksud sunnah? Sunnah ni adalah tariqah. Tariqah maksudnya jalan. Jalan, lawannya adalah bid'ah. Tariqah lawannya bid'ah. Tadi Ustaz mulakan muqaddimah Ustaz dengan satu teks yang teks tu Ustaz sebut apa? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap benda yang baru itu dipanggil bid'ah, setiap benda bid'ah itu benda yang sesat, dan setiap benda yang sesat api neraka lah jawabnya. Ini muhdas. Muhdas ni benda baru ataupun hadas. Bukan hadas besar, ada kecil tu hadas maksudnya baru. Jadi bila disebutkan sunnah lawannya bid'ah, jadi muhdas ataupun hadas sama maksud dengan bid'ah, iaitu kedua-duanya lawan kepada sunnah. Maksudnya bid'ah ni benda yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuma bid'ah ataupun muhdas ini dia ada perbincangan yang panjang, dan secara umumnya Imam Ibn Hajar ataupun Imam Nawawi dia membagikan bid'ah itu kepada dua. Satu dipanggil bid'ah hasanah, satu bid'ah dalalah. Itu perbincangan dalam topik yang lain. Justru apa maksud sunnah dari segi istilah? Ini kita lihat. Di sana terdapat perbezaan. Ulama tentang maksudnya seperti mana yang kita sebutkan tadi. Jumhur ulama, terutama ulama ilmu hadis, menyatakan sunnah sama saja maksudnya dengan hadis. Tidak ada bezanya. Namun di sana ada pandangan yang menyatakan sunnah ini berbeza dengan hadis. Hadis ini maksudnya ada 4 tadi, iaitu merujuk kepada apa yang dikatakan perkataan, perbuatan, tingkah laku, ikrar, sifat dan seumpamanya. Tapi sunnah ini adalah jalan keagamaan, sirah diniyah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hidupnya. Justru dia merujuk kepada hadis fi'li, merujuk kepada tingkah laku Rasulullah SAW, sama ada bersifat peribadi ataupun umum. Jadi apa yang ditunjukkan, apa ni Nabi buat dan seumpama itu dibagi sunnah. Tapi hadis ini lebih luas lagi. Justru daripada pandangan ini kita dapat melihat bahawa sunnah ini merujuk kepada hadis perbuatan, hadis fi'li, iaitu perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dilakukan untuk peribadi ataupun umum dapat dilaksanakan oleh orang lain. Sementara hadis pula mencakup semua benda itu. Maksudnya di sini hadis lebih umum, manakala khusus pula sunnah pula lebih khusus. Walaupun begitu, seperti mana yang kita sebutkan dengan pandangan jumhur ulama, kita dapati sebenarnya kitab-kitab hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis yang wujud sekarang ini, hatta kitab-kitab hadis ini juga dipanggil kitab sunan. Sunan ni maksudnya kitab sunnah lah. Walaupun di dalamnya terdapat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Hadis qauli pun ada, hadis takhriri pun ada, hadis sifati pun ada. Jadi kitab-kitab ini dinamakan kitab sunan, kitab sunnah. Tapi di sana ada juga perkataan berkaitan tentang hadis di dalamnya. Justru di sini kita dapat ambil perhatian bahawa hadis dan juga sunnah itu sama maksudnya. Malahan kalau kita melihat kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi makan, bercakap, berpakaian dan seumpamanya, semua sunnah-sunnah ini terdapat dalam hadis. Dalam hadis. Justru kita boleh katakan hadis dan sunnah juga ada sama, ataupun boleh kita juga ambil pandangan yang minoriti bahawa sunnah ini sebenarnya adalah lebih khusus berbanding dengan hadis yang meliputi semua perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan kalau kita lihat nama kitab Sahih Imam Bukhari. Kita tahu kan Imam Bukhari ada satu kitab sahih. Yang kitab sahih ini dipanggil kitab yang paling sahih di atas muka bumi ini selepas Al-Quran. Kitab hadis yang utama lah. Tapi sebenarnya namanya bukan kitab Sahih Bukhari. Nama sebenarnya kalau Ustaz boleh sebutkan namanya panjang, iaitu Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnadu Al-Mukhtiru Min Umuri Rusulih wa Ayamih. Maksudnya panjang. Dalam ini ada perkataan jami', dalam ini ada perkataan musnad, di sini ada perkataan umuri rusuli, perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga sunnahnya, dan juga apa yang dilakukan fi ayami, pada setiap hari. Ini dipanggil kitab hadis. Sedangkan benda itu juga terkandung dalamnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan definisi ataupun berkaitan istilah sunnah. Kejap kita berhenti kejap sebab ada kawan nak masuk. Tu Ustaz langsung masuk awal tu. Muaz. Muaz pergi mana ni? Baru masuk ni. Ustaz tengah rakam ni. Muaz? Muaz mana Muaz? Dah pergi masuk tak ada pula. Muaz?
Ya Ustaz. Pergi mana ni? Masuk lewat ni? Pukul Saya 9 dah? terlelap. Ha? Pukul 9 dah ni? Bawa habis tadarus. Kamu tadarus di mana? Tadarus. Tadarus di mana tadi? Saya terlelap ni Ustaz. Oh, terlelap. Ingatkan tadarus. Alamak. Okey, tak apa. Ni kita dah habis ni. Silah ni kamu tengok video nantilah. Okey Ustaz. Ni. Terima kasih Ustaz. Tak larat nak ulang dah. Yang seterusnya istilah khabar. Khabar ini dari segi bahasanya dia adalah berita, pemberitaan. Ikhbar, mukhbir, itu pemberita, wartawan, ini dipanggil khabar semuanya. Pluralnya ataupun jamaknya adalah akhbar. Dari segi istilah, seperti mana istilah sunnah tadi, dia juga mempunyai perbezaan daripada kalangan ulama tentang istilahnya. Ada 3 pandangan. Yang pertama iaitu pandangan jumhur, khabar itu sama maksudnya dengan hadis. Iaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi. Sebab itulah bila disebutkan hadis ini dia merujuk kepada 3 buah hadis. Satu hadis dipanggil hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedua dipanggil hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Dan yang ketiganya hadis maqtu' yang disandarkan kepada para tabi'in. Jadi ini juga dipanggil hadis walaupun disandarkan kepada sahabat. Maksudnya Ibnu Umar, sahabat Nabi kata sekian, itu juga dipanggil hadis. Dari segi umum. Maqtu', tabi'in kata sekian juga dipanggil hadis. Cuma di sana ada pandangan yang berbeza. Yang keduanya iaitu berbezanya hadis ini adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Tapi khabar ini dikatakan perkataan dan perbuatan orang lain. Contohnya perkataan sahabat dan juga tabi'in. Jadi beza kan di antara definisi yang pertama dengan yang kedua. Sebab apa? Yang kedua dia kata daripada Nabi ini saja dipanggil khabar. Dia dipanggil hadis. Tapi daripada bukan Nabi, termasuk daripada para sahabat, daripada tabi'in itu dipanggil khabar. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga kata khabar ni dia lebih umum daripada hadis. Ini sama lebih kurang macam sunnah tadi. Iaitu hadis ini merujuk kepada apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, perkataan, perbuatan. Tapi khabar ini meliputi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dan juga perbuatan orang lain. Maksudnya khabar ini lebih umum, iaitu khabar ini meliputi apa yang datang daripada Rasulullah dan juga orang lain. Sementara hadis dia khusus saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 3 perbezaan berkaitan khabar. Dan pandangan yang lebih tepat adalah pandangan yang pertama lah. Sebab kalau kita melihat karya-karya ulama Islam, banyak sebenarnya dia menyebutkan namanya khabar. Tapi di sana, di dalamnya terkandung juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan setakat kata-kata Nabi saja, di dalamnya juga ada kata-kata sahabat dan di dalamnya juga ada kata tabi'in. Contohnya kitab yang terkenal karangan Ibn Taymiyah yang bertajuk Al-Muntaqal, Al-Muntaqal Akhbari min Kalami Sayyidil Abrar. Kitab ini namanya, tajuknya akhbar. Tapi sebenarnya dalamnya terkandung juga hadis-hadis yang merujuk kepada sahabat dan juga merujuk kepada tabi'in. Justru jumhur ulama menyatakan tarif yang lebih ataupun pandangan yang lebih tepat adalah pandangan yang menyatakan khabar dan juga hadis adalah sama maksudnya. Itu yang ketiga. Yang seterusnya yang keempat, asar. Asar ni maksudnya kesan, sisa. Asar, kesan. Dari segi bahasa. Dari segi istilah terdapat perbezaan. Sama dengan akhbar, sama dengan sunnah juga. Di mana jumhur ulama menyatakan asar ini sama maksudnya dengan hadis, sama maksudnya dengan sunnah, sama maksudnya dengan khabar. Menurut pandangan jumhur lah. Iaitu asar ini merujuk kepada apa yang disandarkan kepada Nabi, yang dipanggil marfu', disandarkan kepada sahabat, dipanggil mauquf, dan disandarkan kepada tabi'in, yang dipanggil maqtu'.
Manakala pandangan kedua pula kata berbeza. Sebab apa? Sebab hadis ni tentang Nabi. Tapi asar ni tentang sahabat dan juga tabi'in. Lalu bila dikatakan berkata oleh Sa'id bin Musayyib, ini kita panggil asar. Berkata Umar Al-Khattab, ini juga dipanggil asar. Tapi bila berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bawah dikatakan hadis. Ini pandangan yang kedua yang membezakan hadis dengan asar, dengan membezakan bahawa satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis, dan yang lain iaitu asar adalah daripada sahabat dan juga tabi'in. Dan ini sebenarnya kita dapat lihat pandangan ini, lihat banyak karya-karya Islam dia merujuk kepada benda ni. Dan kebanyakan adalah merujuk kepada pandangan jumhur ulama. Dan ini juga dipersetujui oleh ramai ulama, antaranya dicatatkan, direkodkan oleh Al-Imam Nawawi, oleh Al-Alamah Al-Aqnawi, bahawa hadis dan juga asar sama maksudnya. Malahan dalam kitab Islam, contohnya kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Al-Hasan bertajuk Kitabul Asar. Nama kitab asar. Tapi di dalamnya juga ada hadis-hadis marfu'. Maksudnya ada hadis-hadis mauquf. Maksudnya di sana ada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana juga ada hadis daripada para sahabat dan juga para tabi'in. Begitu juga karya At-Tabari, Tahzibul Asar, namanya Tahzib Al-Asar. Begitu juga Imam Tahawi, tajuknya Syarah Ma'anil Asar, namanya asar tapi di sana ada hadis marfu' Nabi, ada hadis mauquf sahabat, ada hadis maqtu' tabi'in. Manakala pandangan kedua ini sebenarnya lebih diambil kira oleh pandangan fiqh di Khorasan. Sebab Imam Ghazali dalam Ihya, dia menukilkan ta'rif asar ini, dia merujuk kepada pandangan al-fiqh orang Khorasan bahawa hadis dan asar berbeza. Dan ini Ustaz rasa juga pandangan ataupun pegangan ramai dalam kalangan ilmuwan kita di Malaysia ini. Bila disebutkan nama pandangan daripada Abu Hurairah, itu dipanggil asar, bukannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara kesimpulannya, bila kita jumpa perkataan-perkataan ini, iaitu asar, khabar, sunnah dan juga Nabi dan juga hadis, dia semuanya merujuk kepada maksud yang sama. Kemudian untuk yang terakhirnya hadisul qudsi, hadis qudsi. Yang tadi ni kita lebih kepada hadis nabawi. Di sana ada hadis dipanggil hadis qudsi. Hadis qudsi ini juga merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada bezanya dengan hadis nabawi. Qudsi ni apa maksudnya di segi bahasa? Al-Qudsi ini didisbahkan kepada Al-Qudus, Al-Quds, iaitu suci, agung, tinggi. Sebab apa? Sebab hadis ini dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya kepada Allah. Lafaz dan juga maksudnya daripada Allah. Justru ini dipanggil hadis yang suci, yang agung daripada sebarang kekurangan. Dan setengah ulama ilmu hadis memainkan nama hadis qudsi ini sebagai hadis ilahi dan juga hadis rabbani, hadis ketuhanan, hadis kecucian, hadis ilah, Tuhan. Jadi apa maksud hadis qudsi ini dari segi istilah? Dia sama sebenarnya maksud dengan hadis biasa, hadis nabawi. Tapi hadis ini dia lebih merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita dengan sanadnya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada lafaz khas dia. Kita akan lihat nanti. Dan hadis ini sebenarnya tak banyak. Lebih kurang sekitar 200 buah hadis saja. Ada yang kata kurang daripada 200. Tapi hasil daripada kiraan hasil daripada pembukuan oleh Al-Imam Munawi, dia mengumpulkan lebih kurang 272 buah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini dia menggunakan lafaz yang istimewa. Biasanya banyak lafaz, tapi umumnya ada dua jenis. Satu yang dimulakan daripada Nabi,
Yang kedua, yang menyatakan Allah SWT berfirman. Antaranya, anin Nabi SAW fima ruhan rabbih, ataupun qala Allahu Ta'ala fima ruhu rasulahu SAW. Ini dia ada perkataan ni, iaitu diriwayatkan daripada Allah ataupun diriwayatkan daripada Tuhannya. Bila jumpa saja teks ini, ketahuilah bahawa ini hadis qudsi, iaitu hadis yang makna dan lafaznya daripada Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan Nabi dapat melalui mimpi dan juga ilham yang dikurniakan oleh Allah SWT sebagai mukjizat kepada Nabi SAW. Dan di sana ada banyak karya hadis qudsi ini. Antaranya Imam Nawawi sendiri mengumpulkan 95 hadis dalam hadis qudsiyah. Mula Al-Qari dia simpan lebih, dia karang lebih kurang 40 hadis tentang Arba'un Al-Qudsiyah, 40 hadis tentang Qudsiyah, dan Imam Munawi mengumpulkan 272 hadis dalam Ittihafu Sunniyah fi Ahadis Al-Qudsiyah. Ini kaya-kaya hadis qudsi. Kalau dalam pasaran sudah ada terjemahan, boleh kita beli. Kemudian, apa contoh hadis qudsi? Kita sebut perkataan-perkataan tadi kan. Ini contoh. Ini salah satu je. Kalau kamu buka hadis banyak lagi lah. Contohnya an Abi Zar, daripada Abi Zar Al-Khufari, bahawa Nabi SAW bersabda, bahawa daripada Nabi SAW, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qal. Jenis-jenis macam inilah. Fima rawa, bahawa hadis ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lafaznya daripada yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun timbul persoalan. Yang pertamanya, apa perbezaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Bila kita sebut kata makna Allah ni, apa beza dengan Al-Quran? Begitu juga, apa beza hadis qudsi dengan hadis Nabawi? Kan? Kita sebut hadis juga, apa beza antara qudsi dengan Nabawi? Kita lihat. Yang pertama ni kita lihat dulu perbezaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ini lafaz dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Al-Quran itu, mukjizat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Tapi bila kita sebut tentang hadis qudsi, lafaznya daripada Rasulullah SAW. Lafaz ni Nabi yang berkata, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena beza. Maksudnya ilham yang Nabi dapat, mimpi yang Nabi dapat adalah mimpi yang sahih, lalu Nabi ucapkan, dan perkataan itu daripada Rasulullah SAW sendiri, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran dibaca, kalau kita baca dapat ibadat, dapat pahala. Sebab apa? Dianggap sebagai ibadat. Tapi kalau hadis boleh baca, insya-Allah ada pahalanya juga, tapi dia bukan dipanggil ibadat seperti mana baca Al-Quran. Begitu juga Al-Quran ni, bila kita solat, kita boleh baca. Ayat Al-Quran tu boleh baca dalam solat, pendek ataupun panjang. Kalau baca terjemahan, salah, tak sah solat. Tapi hadis qudsi, dia tak boleh langsung. Tak boleh baca. Kalau baca, tak sah solat kita. Dia berbeza. Kemudian Al-Quran, dia syarat penerimaan riwayatnya adalah secara mutawatir. Mesti diriwayat secara tawatur ataupun mutawatir yang tidak boleh lagi dipersoalkan. Hadis qudsi dia tidak disyaratkan. Mutawatir. Mungkin di sana sanadnya mungkin tidak ramai. Dan ini dipanggil hadis qudsi, dan hadis ini syaratnya seperti mana hadis Nabawi juga. Dan yang terakhirnya, Al-Quran ni dia adalah kalam Allah, mukjizat, semuanya sahih. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu', yang direka. Dan sahih, dhaif ataupun maudhu' ini base kepada bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh para perawi. Kemudian kita lihat pula yang kedua, perbezaan antara hadis qudsi dengan hadis Nabawi. Hadis qudsi kita sebut tadi disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tapi hadis Nabawi memang disandarkan kepada Rasulullah SAW dan diceritakan sendiri oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana hadis? Jadi Ustaz ingat bezanya sama ada disandarkan kepada siapa? Sama ada Allah iaitu hadis kursi ataupun kepada Rasulullah SAW iaitu hadis Nabawi. Dan kedua-duanya adalah diceritakan, disampaikan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari segi teksnya pula, hadis kursi maknanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma teksnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabawi pula, dia teksnya adalah ijtihad daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhirnya hadis kursi ni jumlahnya sedikit saja. Tadi ada berapa? 200 lebih je kan? Tapi hadis Nabawi jumlahnya sangat banyak. Kalau kita nak kira dengan hadis dhaif, hadis maudhu', lagilah banyak. Ini hadis Nabawi. Jadi Ustaz Asa itu sahaja tentang hadis kursi. Dan yang terakhirnya untuk istilah-istilah lain ni, ini adalah tambahan kepada kita punya silibus sahaja. Tak ada sebenarnya silibus, tapi Ustaz tambah. Sebab di sini terdapat beberapa istilah yang sangat penting. Dan Ustaz minta istilah ini ada dua. Satu istilah berkaitan tentang sanad dan matan. Satu lagi istilah berkaitan muhaddisun ataupun ahli hadis. Ustaz minta kamu cari dan kamu jawab dalam pada bahagian tutorial itu. Jadi istilahnya adalah berkaitan tentang sanad dan juga matan. Antaranya sanad, matan, isnad, musnad, kemudian musnid, kemudian istilah yang berkaitan tentang ahli hadis antaranya rawi, musnid. Musnid ada dua, satu musnid berkaitan muhaddisin, satu lagi musnid berkaitan sanad. Kemudian al-mufid, al-muhaddis, al-hafiz, al-hujjah, al-hakim dan istilah amirul mu'minin fil hadis. Dan juga boleh dapatkan contoh-contoh siapakah yang dipanggil Amirul Mu'minin fil Hadis, siapa yang dipanggil Al-Hafiz dan seumpamanya. Ini antara tugasan dalam tutorial kamu nanti. Jadi Ustaz Asa setakat itulah sahaja pertemuan kita untuk hari ini berkaitan topik yang ke-6. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.